Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadi lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Barisan AJK, ahli jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menunaikan solat maghrib berjamaah, dan selepas itu kita antara menunggu waktu ke satu waktu dapat duduk di dalam majlis ilmu. Itu sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu ibarat dia duduk di taman-taman syurga. Dan begitu juga kita menunggu antara satu waktu ke satu waktu, diistilahkan taqarrub ila Allah, kita lebih dekat pada Allah Ta'ala. Dan seterusnya kita insya-Allah kita dapat menunaikan solat isyak berjamaah. Siapa yang menunaikan solat isyak berjamaah seolah-olah dia beramal ibadah separuh malam, dan sesiapa yang solat subuh berjamaah seolah dia beramal ibadah sepanjang malam. Alhamdulillah dapat kita menyambung semua kuliah kita yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Kuliah kita yang terakhir pada 29 bulan 9 yang lepas, ya, iaitu muka surat 193. Muka surat 193. Sekarang kita iaitu kepada pendapat pertama, sebagaimana yang dikatakan perbincangan yang lepas, apa dia, kedudukan tangan ketika iktidal, ya. Dalam macam-macam pandangan kat situ, ada hadis yang pertama, kedua, ketiga, dan ini pandangan pertama, pendapat yang pertama pula, insya-Allah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama kita membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada Allah yarhamah isteri saya Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Pendapat pertama, pendapat yang mengatakan tangan diletakkan sama seperti ketika berdiri tegak, antara para ulama yang berpendapat sedemikian adalah seperti berikut. Ya, ini mengikut rujuk riwayat Ibnu Majah dan sebagainya. Ini contoh gambar yang di bawah ni, ya, sebagaimana penjelasannya. Yang pertama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya, iaitu Al-Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, juzuk yang pertama, halaman 139, beliau ditanya, adakah seseorang yang sedang mengerjakan solat itu perlu meletakkan kedua-dua belah tangannya ketika membaca zikir
i'tidal sebagaimana dia meletakkan kedua-duanya selepas takbiratul ihram, atau dia perlu menghalakannya ke bawah. Okay. Itu soalannya. Maka beliau menjawab, orang tersebut perlu meletakkan kedua-dua tangannya ketika membaca zikir i'tidal sama seperti dia meletakkan kedua-duanya selepas takbiratul ihram. Ini pendapat bagi Imam Ibnu Hajar, ya, dalam kitabnya. Pendapat yang kedua pula, tengok, Syekh Muhammad bin Umar bin Ali bin Nawawi Al-Jawi, Syekh Al-Fadil Abu Abdul Mu'ti, ya, Muhammad bin Umar bin Ali bin Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Nihayah Al-Zain halaman 58, dan cara mengangkat tangan yang dituntut ketika dia bangun daripadanya adalah bermula apabila dia mula mengangkat kepalanya daripada rukuk. Apabila dia telah berdiri tegak i'tidal, maka dia hendaklah meletakkan kedua-dua tangannya dengan lembut di bawah dada dan di atas pusatnya. Itu dibagi pendapat Imam Muhammad ini tadi. Ada beberapa pendapat selepas rukuk tu ada begini balik. Ya. Tapi cuba tengok ada pendapat-pendapat yang lain nanti. Okay. Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi mengatakan dalam kitabnya Hasyiyah Al-Bujairimi ala Al-Katabi Al-Khatib juzuk kedua halaman 50, kata-kata beliau dan ketika bangun daripadanya, iaitu ketika bangun daripada rukuk dengan mula mengangkat kedua-dua tangan serentak dengan permulaan mengangkat kepala daripada rukuk. Ya, apabila dia telah berdiri tegak, maka kedua-dua tangannya diletakkan dengan lembut di bawah dada sahaja. Itu pendapat, ada hadis 3 pendapat tadi kan? Letakkan betul. Nanti kita huraikan kemudian tu. Syekh Ahmad Al-Mihi Ash-Shibini, ya. Syekh Ahmad Al-Mihi Ash-Shibini berkata dalam kitabnya Hasyiyah Al-Alamah Al-Mihi Ash-Shibini ala syarhi As-Sitin Masya Allah li Ar-Ramli halaman 55, dan disunatkan juga mengangkat tangan ketika bangun daripada rukuk dan semasa mula bangun daripadanya dengan bermula mengangkat kepalanya. Apabila dia telah berdiri tegak, maka dia hendaklah meletakkan kedua tangan di bawah dadanya balik. Ya, tu ada 4 pendapat dah. Ya, semuanya letak balik selepas rukuk tadi, kita letak balik ke bawah dada atas pusat tadi, sebagaimana kita selepas takbiratul ihram. Ya, okey. Yang kelima pula,
Syekh Imam Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah. Syekh Imam Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah berkata dalam kitabnya Kashifah As-Saja halaman 62, dan tempat ketiga yang disunatkan untuk mengangkat tangan ialah ketika iktidal, iaitu mengangkatnya ketika bangun daripada rukuk. Bangun daripada rukuk ke iktidal dan memulakan pergerakan tersebut serentak dengan permulaan mengangkat kepala. Apabila dia telah berdiri tegak, maka dia hendaklah melepaskan kedua tangan dengan lembut di bawah dadanya. Melepaskan kedua tangan dengan lembut di bawah dadanya juga. Ya, itu pendapat. Ada 6 pendapat ni tadi. 5 dah lepas yang kelima. Tapi kalau yang mengangkat tangan ketika rukuk dan ketika iktidal itu sama seberpendapat. Jadi cuma yang kita masalah nak kita lepas iktidal tu sama ada tangan kita nak terus gitu ataupun terus lurus gitu. Mari kita teruskan balik, insya-Allah. Syekh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi Asy-Syafi'i Al-Azhari. Syekh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi Asy-Syafi'i Al-Azhari yang hidup pada tahun 1150 hingga 1225 Hijri mengatakan dalam kitabnya Hasyiah Asy-Syarqawi ala At-Tahrir juzuk yang pertama halaman 199 katanya, dan dia mengangkat tangan daripadanya, iaitu dia mula mengangkat kedua-dua belah tangan serentak dengan permulaan mengangkat kepalanya. Apabila dia telah berdiri tegak, maka dia hendaklah meletakkan kedua tangannya dengan lembut di bawah dadanya. Sama juga, ya, berarti begini balik, yalah. Yang kita terus lepas gitu kan, mari kita teruskan dulu, nanti kita belum bahaskan lagi. Syekh Samsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli Al-Azhari. Syekh Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ramli Al-Azhari yang terkenal dengan gelaran Asy-Syafi'i Asy-Syaghir mengatakan dalam kitabnya Gayah Al-Bayan Syarhu Zabad Ibni Ruslan halaman 94 mengatakan serta iktidal dengan mengangkat tulang belakang, iaitu meluruskannya dalam keadaan tegak dengan memulakan pergerakan mengangkat kedua-dua belah tangan serta serentak dengan permulaan mengangkat kepalanya daripada rukuk. Apabila dia telah berdiri tegak, maka dia hendaklah meletakkan kedua tangannya dengan lembut di bawah dadanya sahaja. Seranta. Bermakna, bererti
Ini semua adalah mengikut gambaran yang seperti yang muka surat 193. Artinya, kita lepas rukuk, lepas iktidal, kena letakkan begini baliklah. Tak? Dengan lembut, bermakna bawah dada dan atas pusat kita. Ini pendapat pendapat itu tadi. Tak apa, kita teruskan lagi. Ada lagi yang pendapat luruskan dan pendapat seterusnya. Pendapat kedua. Ini itu tadi pendapat yang pertama. Itu tadi pendapat yang pertama. Ada 7 cara tadi kan. Itu pendapat yang pertama. Ini pendapat kedua pula. Pendapat yang mengatakan bahawa tangan diluruskan dan dihalakan ke bawah, antara para ulama yang berpendapat sedemikian ialah tu dia yang selalu kita amalkan sekarang ni lah, ya. Yang pertama, Syekh Sulaiman bin Umar bin Mansur Al-Ujaili Al-Syafi'i. Syekh Sulaiman bin Umar bin Mansur Al-Ujaili Al-Syafi'i yang telah wafat pada tahun 1204 Hijrah telah berkata dalam kitab beliau Hasyiah Al-Jamal ala syarhi al-manhaj juzuk yang kedua halaman 61, ketika Muhammad bin Ahmad al-Ansari yang wafat pada tahun 926 Hijriah, selepas dia kembali berdiri tegak, selepas dia kembali berdiri tegak, dia mengatakan Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd, kemudian Allahumma Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd, dan ditambah huruf waw sebelum kalimah laka walakal hamd itu. Sekiranya benar ada orang sebut Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, kan? Boleh juga disebut Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Dan ada juga sebagaimana yang lepas mengatakan ini hadis sahih juga yang mengatakan tapi itu bukan daripada Rasulullah, tapi Rasulullah memerintahkan. Sungguh pun Rasulullah tak ungkapkan. Itu adalah salah satu sahabat. Hadis sahih dia mengatakan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu pun ada juga, ya. Tetapi itu yang diungkapkan oleh sahabat, ya, sahabat Rasulullah. Di belakang ketika Rasulullah iktidal, samiallahu liman hamidah, maka yang belakang pun dikata samiallahu liman hamidah, dan diucap Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lepas tu apabila selesai solat, Rasulullah bertanya, sesiapa yang mengungkapkan kata-kata ini tadi? Kata salah seorang yang mengungkapkan, dia kata, saya ya Rasulullah. Dia kata, teruskanlah, eloklah dia, oleh kerana ketika orang tu mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dia melihat 30,000 malaikat berduyun-duyun nak mencatat kebaikannya. Ya, walaupun apa kata Rasulullah, walaupun Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah membolehkan. Pasal itu, sebagaimana yang dikatakan, jangan kita kena mengkaji semua. Yang katakan Rasulullah tak buat bidah, Rasulullah tak buat bidah. Hal-hal banyak perkara-perkara Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah mengizinkan.
merelakan, membolehkan. Contohnya macam solat sunat sebelum maghrib. Memang Rasulullah tak buat, tetapi sahabat dia buat. Kemudian tu apabila Rasulullah datang, Rasulullah tak menegahnya. Walhal pada satu ketika Rasulullah datang, orang tu tak buat, maka ditanya. Rasulullah tanya, kenapa tak solat hari ni? Solatlah. Walaupun Rasulullah tak buat. Bererti perbuatan itu yang baik, maka boleh diteruskan. Sebagaimana tadi, Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya kan? Itu pun kita boleh teruskan. Pasal kata Rasulullah, dia nampak 30,000 malaikat berduyun-duyun untuk mencatat kebaikannya. Ya, banyaklah. Pasal itu pandangan Imam Syafi'i selalu saya suka ulang, iaitu sunnah selain daripada wajib, sunnah, makruh, ya, mustahabun, sunat, mustahabun, tata'awuf. Sunnah ni yang Rasulullah lazim buat. Mustahabun ini yang Rasulullah kadang buat, kadang tak buat. Ya, contoh macam kunut. Rasulullah pernah buat ketika dalam peperangan Uhud. Tapi lepas tu Rasulullah buat ketika dalam huru-hara dan ketika dalam solat sunat witir. Tata'awuf. Tata'awuf Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah tak melarang. Tata'awuf ni, ya, sebagaimana kita solat sunat sebelum maghrib tadi. Qabliyah maghrib. Rasulullah tak buat. Itu bagi Imam Syafi'i tata'awuf. Ya, dan begitu juga sebagaimana ini tadi yang Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakatan fi, itu pun Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah kata boleh buat oleh kerana pahalanya besar dan teruskanlah. Ya, banyak lagi yang wirid-wirid dan sebagainya. Ya, macam itu contoh kita solat tarawih. Rasulullah, kalau Rasulullah buat berjamaah 20 rakaat di masjid, itu menjadi satu kewajipan. Tapi Rasulullah hanya buat di 8 rakaat. Tetapi apabila sambung di rumah, maka dia pasal supaya ditanya para sahabat, kenapa Rasulullah tak teruskan dia ni? Dikuatiri menjadi satu kewajipan pula nanti. Ya dah. Itulah di pandangan-pandangan yang lain. Okey. Selepas dia kembali berdiri tegak, dia mengatakan Rabbana lakal hamd ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd, dan ditambah huruf waw sebelum kalimah laka, itu walakal hamd. Pada kedua-dua bacaan ini dan selepas dia kembali, iaitu dan selepas dia berdiri tegak kembali daripada rukuk tadilah, dia bertegak dan melepaskan atau menghalakan kedua tangannya ke bawah, sebagaimana yang kita buat selalu ni lah. Ya, memang tak salah, walaupun pasal tu kita tak boleh menyalahkan orang. Ada kalanya dia takbiratul Allahu Akbar, terus gitu pun ada. Ada. Kita tak boleh salahkan. Ada. Sebab ada pandangan-pandangan nas-nas yang mengatakan sedemikian. Jadi benda itu semua betul. Ya. Tujuan bagi mazhab Syafi'i ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, apabila begini tu kan mantap, tak ada bergoyang-goyang, tak ada bergerak-gerak lagi kan. Jadi pergerakan kita ni mantap. Jadi ketika itu, pasal tu kalau nak lurus pun boleh lurus kena, tapi jangan goyang-goyang gitu. Yang kena lurus tegak. Artinya tidak boleh bergerak-gerak. Okey. Kedua, pandangan kedua, ya, pendapat kedua, iaitu dan pandangan kedua Syekh Asy-Syihabuddin
Al-Qalyubi dan Syekh Amira Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi dan Syekh Al-Amira dalam kitab Hasyiyah Al-Qalyubi wa Amira juzuk pertama halaman 156 ketika menghuraikan kata-kata Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahaili dalam kitabnya Minhaj At-Talibin disunatkan untuk mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya serentak dengan permulaan mengangkat kepalanya apabila menyebut Samiallahu liman hamidah. Apabila dia telah berdiri tegak, dia perlu mengatakan Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu pun boleh, ya, macam-macam dia punya apa. Sama ada nak baca yang tu, baca tu, macam saya dah biasa yang baca yang tu, dia itu je lah. Tapi kalau tuan-tuan nak baca yang apa, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa ard, apa tadi? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi pun boleh juga. Ya. Semua tidak menyalahi. Banyak-banyak cara begitu juga dengan kunut dan sebagainya. Okay. Maksudnya, wahai Tuhan kami, segala pujian hanyalah kepadamu sepenuh ruangan langit, langit, bumi dan segala yang engkau kehendaki. Selepas itu, ya, katanya disunatkan, iaitu disunatkan kepada setiap orang yang mengerjakan solat, iaitu sekalipun dia seorang makmum atau perempuan, untuk mengangkat kedua-dua tangannya, iaitu kedua-dua telapak tangannya serentak kepada dengan permulaan takbirnya, kemudian dia menghalakan kedua-duanya ke bawah dan memanjangkan ucapan takbir sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Apa maksudnya? Tadi kita macam rukuk, ya, rukuk angkat disunatkan ketika rukuk. Pasal itu sebagai saya suka mengulangi, kita sunat angkat tangan ini, sunat angkat tangan ini, ya, ketika takbiratul ihram. Satu, Allahu Akbar. Kalau muslimah sini saja, paras ni, ya, pada dada. Lelaki paras telinga gini. Tangan begini, bukan begini. Ya, tangan begini menghadap ke kiblat, tapak tangan Allahu Akbar. Tu yang pertama disunatkan ketika rukuk. Ada segini tapi sebenarnya begini. Kalau mengikut Allah yarham Ustaz Hasanuddin Al-Hafiz, asal usulnya kita ikut Yahudi. Yahudi selinder begini. Gini di selinder. Jadi kita ni turunlah ke bawah gini. Ini mengatakan selinder lah, kata. Ya tak? Tu kata mengikut apa? Pendapat Allah yarham Ustaz Hasanuddin. Ya. Jadi kemudian tu ketika nak rukuk disunatkan Allahu Akbar rukuk. Ya. Ketika iktidal Sami Allahu liman hamidah, angkat sunat. Lepas tu terus kita turun ke bawah, kan? Okey. Okey.
katanya disunatkan, iaitu disunatkan kepada setiap orang yang mengerjakan solat, iaitu sekali dia seorang makmum atau perempuan untuk mengangkat kedua-dua tangannya, iaitu kedua-dua telapak tangannya serentak dengan permulaan takbirnya. Kemudian dia menghalakan kedua-duanya ke bawah dan memanjangkan ucapan takbir sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Sekejap lagi ya. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Shirbini. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Shirbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Al-Faz, ya, Al-Faz Al-Minhaj, juzuk pertama halaman 367, telah berdiri tegak, dia menghantar tangannya ke bawah dan orang yang solat sendirian dan makmum perlahan, itu Rabbana lakal hamd wa lakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd, ya. Itu semua boleh. Jadi setelah itu dia luruskan tangan kita ke bawah. Sebab Rabbana lakal hamd tadi terus turun ke bawah. Bismillah. Alhamdulillah. Maksudnya beginilah. Kita Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, tangan kita ke bawah, turun. Ya, ini pendapat yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi mengatakan enam dia kata Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, terbini balik kan. Tapi sebagaimana yang pendapat yang kedua ini tadi mengikut lazim yang kita lakukan sekarang ni, semuanya itu adalah benar, ya. Kita tidak boleh menyalahkan. Begitu jugalah, ya. InsyaAllah dalam bulan 12 ini ada saya dijemput untuk ceramah di Surabaya. Ada dapat WhatsApp dia kata pasal perbezaan antara Muhammadiyah dengan Imam Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah, pendapat Imam Syafi'i, ya. Itu dia katakan. Pasal kat sana berkatakan mengatakan yang Sayyidina, bagi Muhammadiyah di Sayyidina tak ada pasal, oleh kerana dalam Al-Quran tak sebut Sayyidina pun. Sayyidina Muhammad Al-Quran tak ada itu. Jadi kita kena huraikan, kena bawa hadis. Pasal kita panduan kita Quran dan hadis. Jadi kalau kita percaya Al-Quran, tak percaya hadis, maka orang tu tak solat lah. Tak? Pasal kita dalam Al-Quran tak suruh pun cara solat, tak bagi tahu cara solat macam mana. Cuma dia memerintahkan solat, tapi cara-caranya hanya diterangkan di dalam hadis mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Masa itu, kalau siapa yang tak percaya hadis, hanya percaya Al-Quran, berarti tidak sempurna Islamnya. Ya, al-imanu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. Ya, wa kutubi kitab Allah itu, wa rusuli rasul, ya, wal yaumil akhir, ya tak, itu hari akhir nanti. Tidak kena imam tu iman, beriman itu semua. Okey.
Jadi saya buka soalan, ada pertanyaan. Hari ini 5 ya. 6. Okay. Jadi ingat dia, yang lepas saya dijelaskan, dalam kita yang mengikut imam, ada kalinya sunat bersama imam, makruh bersama imam, haram bersama imam. Ya tak? Maksudnya, kalau kita haram bersama imam, maka tidak solatnya. Contoh, kita ketika takbir, yang minggu lepas saya dibagi tahu tak? Tak. Ada cerita? Ada kan? Saya ulang-ulang balik sekali. Pasal takut nanti orang jemu. Ulang-ulang. Jadi, apa maksud kat situ? Yang kita haram bersama imam. Kalau imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, itu maka tidak sah solat kita. Biar imam tu Allahu Akbar, dah tamakninah, barulah kita takbir. Ya, makmum takbir Allahu Akbar. Satu. Itu dia katakan, kalau kita bersama imam ataupun mengikuti imam, maka tidak sah solat kita. Bermakna, biar imam selesai, Allahu Akbar, barulah dengan tamakninah, baru kita takbir. Satu. Ketika amin, itu sunat kita bersama imam. Imam balin amin, itu sunat kita bersama dengan imam. Ya. Dan ketika rukuk, maka kita biarlah imam tu sempurna, Allahu Akbar, rukuk, baru kita Allahu Akbar rukuk. Kalau kita bersama imam, berarti tidak menduri imam lah, tapi berserta dengan imam ataupun mengiringi imam, itu hanya makruh saja, tapi tidak batal solat kita. Okey ya. Oleh kerana makruh ini juga mengurangkan pahala kita. Jadi oleh itu, biarlah kita jaga betul-betul solat kita, insya-Allah biar sempurna. Pasal di Yaumil Mahsyar besok adalah solatlah yang kita lakukan. Walau bagaimanapun, nanti saya akan tunjukkan satu persatu mana dia yang ada 13 rukun solat ni, 13 rukun solat, mana yang kata rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Ya, ada 3 terbagi pada 3, insya-Allah. Dan saya buat nota. Saya dah siap sebenarnya, tapi saya print, belum siap lagi saya print tu. Okey, insya-Allah. Kalau diizinkan Allah, minggu depan tak sempat. Saya minggu depan pasal banyak kerja. Ya, minggu lagi satu lah, insya-Allah. InsyaAllah, kalau bisa minggu depan besok, saya bagi WhatsApp lah pada Cik Zul ataupun Cik Syafiq, ya, untuk persiapan ni. Jadi saya bawa laptop dan saya bagi kertas saja pada tuan-tuan. Okey. Sekarang ni dulu dapat saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Solat? Ya. 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 Perbuatan imam, sebutan imam tidak. Tapi makmum yang kat belakang, dia dah ditegak dulu sebelum imam. Itu bermakna mengiring sebelum imam. Pasal tu samiallahu liman hamidah, sebaik-baiknya samiallahu liman hamidah tu baru kita bangun. Tapi kalau imam baru samiallah, kita pun mengiringi, itu sekadar makruh saja ketika dalam takbir intikal. Ya. Tetapi yang tadi salam, itu satu daripadanya, itu rukun. Ketika salam, biar imam salam dulu.
Kitanya kalau kan imam assalamualaikum warahmatullah. Imam assalamualaikum, kita pun assalamualaikum, maka tidak sah, batal solat kita. Sebab kita mengiringi imam, bukan kita mengikut imam. Apa yang mengikut imam, imam selesai baru kita ikut. Artinya imam assalamualaikum warahmatullah, itu sekurang-kurangnya barulah kita makmum assalamualaikum warahmatullah. Kalau katakan imam lepas salam kedua, itulah lagi baiknya. Tapi yang seawal-awalnya imam selesai assalamualaikum warahmatullah. Tu baru assalamualaikum warahmatullah. Jadi barulah kita ikut barulah kita salam. Kalau imam assalamu, kita assalamu, maka itu tidak sah solat kita, dikhawatiri batal solat kita. Tetapi kalau antara takbir intikal tadi, pemindahan satu rukun ke satu rukun tadi, itu sekadar makruh sahaja. Ya, sekadar makruh. Tapi kalau boleh tu, makruh pun kita elakkan. Sebab makruh juga mengurangkan pahala kita. Ya? Okey. Boleh, Tuan? Okey. Ada apa pertanyaan? Kok ada pertanyaan? Usah malu, usah segan. Ini peluang kita untuk tanya. Okey. Tak ada. Ya. 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 Kita letakkan tangan kita di bawah rukuk. Itu sunat ke atau hanya pendapat? Oh, begini tadi. Oh, sini. Saya ingat sana. sorry. Sini. Saya tengok ke rumah kami sana. Oh, begini tadi. Itu tidak mengatakan, kalau pendapat yang pertama tadi, dia mengatakan sunatlah. Sebab apa? Tapi pendapat yang kedua tadi pun boleh juga itu dikatakan sunat. Janji kita tidak bergoyang-goyang, itu sahaja. Ya. Tapi dibolehkan, kedua-duanya boleh. Gini pun boleh, terus lurus pun boleh. Jadi kita komplain orang Allah, Sami Allah liman hamidah, kini balik kita komplain. Yang kita biasa lurus gitu kan. Tapi itu pendapat adalah boleh. Cuma yang tak boleh kita goyang-goyang, itu saja. Misalnya Sami Allah liman hamidah, kita pun gini je. Dah. Lepas tu belum berhenti. Apa yang namakan tumanninah, berhenti seketika kan. Jadi baru kita sujud. Ini tengok gini terus sujud. Bermakna tumanninah tidak sempurna. Sedangkan tumanninah itu rukun. Rukun tu barulah sempurna kita punya perbuatan kita. Tak? Boleh je. Okey. Jadi nak buat begini pun boleh. Buat begitu pun boleh. Tak ada masalah. Jadi tidak apa. Tapi kalau mengikutnya sebagaimana yang saya pelajari dulu ketika dalam pondok, apa tuan guru saya kata, Allahu Akbar. Gini tau. Gini pasal gini. Lepas tu pindah gini. Ini tekan ulu hati ni. Gini. Baru ini pergelangan ni. Baru kuat dia punya. Bermakna apabila menekan ulu hati, nak memantapkan kita punya solat ni tadi. Nak khusyuk, mendatangkan khusyuk. Ya dah? Tapi ada orang tak faham, Allahu Akbar. Gini pun ada, pusing-pusing gini. Pasal itu tak faham. Buatlah yang terbaik. Okey? Okay. Boleh je? Ada apa pertanyaan lagi? Tak ada. Okey. Ada. Okey, kalau tak ada, sekian kita ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Salah silap kata, terkacau bahasa, terlajak kata yang baik datang dari Allah. Kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jaya. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan yuafina mukafi mazida. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal syafa'ata lil majlis. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal syafa'ata lil majlis. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal syafa'ata lil majlis. Allahumma ij'al jamana hadza jamal marhuma wa tafarruqum min ba'di tafarruqum ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.